Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Okay. So hari ni saya bersiaran. I think agak awal sebab I ada a few things nak kena settle. So saya waktu senggang saya, so saya guna untuk buat live. Okay, macam biasa. Kemudian sebab hujan, jadi saya takut kalau line ni slow sikit atau apalah, so saya nak minta maaf dulu. Okay, so tajuk hari ni simple aja, itu lelaki dan kesuburan. Okay, so ini pun artikel je, saya jumpa artikel, kemudian saya nak kongsi sebagai sama-sama kita menambah pengetahuan. Tapi sebelum tu saya nak kongsi sebab mungkin kan dulu kita tahu kalau pasangan suami isteri ni lambat menerima cahaya mata, selalu wanita sahaja yang dipersalahkan. Okey. Antaranya ialah kita tak subur ataupun kita mandul dan sebagainya. Tapi bersesuaian dengan peredaran zaman dan juga penemuan terbaru, perubatan dalam sains dan teknologi dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni memang ramai yang dah terbuka, so kadang-kadang masalah ketidaksuburan ini juga berlaku di sebelah suami ataupun di sebelah pihak lelaki. Okay. So dulu kita tak ada knowledge tu, kita tak ada teknologi tu. Right. Then kemudian dulu okay, seorang lelaki itu mungkin tak terbuka nak bersama-sama melakukan pemeriksaan kan. Okay, tapi sekarang terlalu banyak kaedah yang mudah dan cepat. So ramai dah lelaki ataupun suami yang terbuka untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan bersama. Okay, so saya kongsi artikel tu. Okay, so saya minta maaf sebab kalau hujan line I memang slow gila. So saya minta maaf dulu awal-awal. Alright, so ini artikel dia. So macam biasa saya jumpa daripada one of my favourite article writers, which is Dr. Zubaidi. So sebelum tu sekejap ya, saya nak buat setting sekejap. Right. Okay, so lelaki dan kesuburan. So Dr. Zubaidi Haji Ahmad yang menulis. Right, so apa yang dia cakap kat sini? So mari kita tengok. Right. Okay, so lelaki dan kesuburan. Okay, kerana ego, ramai lelaki yang agak takut untuk melakukan pemeriksaan bagi menyelesaikan masalah ketidaksuburan. Dan sesetengah lelaki menganggapnya sebagai langkah mempersoalkan kejantanan mereka. Belum lagi disahkan sebagai lelaki mandul yang tidak mampu mendapatkan zuriat. So I do a lot of readings about this. Saya baca, saya kaji semua. Sebab kadang-kadang lelaki tu dilihat secara luarannya fizikal dia sihat, tetapi kandungan sperma dia tu kadang-kadang memang tak ada kualiti. So benda tu macam mana kita nak tahu kan? Jadi kita tak boleh nak menuduh atau apa. Jadi sebab tu perlu melalui pemeriksaan. Okay? Dan tidak ada seorang lelaki pun mengaku dirinya dalam keadaan begitu. Perkataan mandul seolah-olah dekat dengan perkataan pondan dan ia sangat pahit untuk ditelan bersama keegoan seorang lelaki. Okay, right. So maka lebih mudah menuduh isterinya yang mengalami masalah ketidaksuburan. Okay, dan masyarakat pula lebih mudah menerima jika wanita yang menjadi puncanya. So technically jika wanita itu mengalami menstrual ataupun kedatangan haid setiap bulan, dah menunjukkan yang wanita itu sebenarnya technically dia subur, tetapi kat mana pula masalah dia. Okay, so jika lelaki penyebabnya, istilah lelaki mandul sendiri seolah-olah telah merabakkan institusi kelelakian. Lelaki lain tentu tidak dapat menerima kehadiran lelaki sebegini dalam pergaulan mereka. Ini doktor tulis lah. So beliau akan dipinggirkan dan dipandang hina, maka diperli dan ditertawakan. Apatah lagi jika dia menjawat jawatan yang tinggi dalam masyarakat, nescaya ianya adalah sesuatu yang terlalu pahit untuk ditelan. Oleh itu lebih baik menyuruh si isteri sahaja yang menjalani rawatan dan pemeriksaan atau menjadikan alasan takdir sebagai escapism yang terbaik. Okay, so Dr. Zubaidi tanya takdir atau bebal. Okay, so ni doktor ceritalah.
So saya suka narrate ya cerita-cerita macam ni. So baru-baru ni saya diminta memberikan penerangan kepada suami isteri yang belum dikurniakan zuriat. Mereka telah berkahwin selama 5 tahun. Saya menerangkan bahawa kemandulan itu bukan disebabkan oleh pihak wanita sahaja, tetapi juga di pihak lelaki. So suaminya yang menjadi guru pengajar seni mempertahankan diri, mula memandang saya dengan pandangan tajam. Dia melentikkan misai dan mengurut-ngurut janggutnya seolah-olah tidak dapat menerima penerangan saya. Aku ni guru persilatan Melayu, misai melentik, janggut panjang, masakan mempunyai sifat pondan, tidak mampu mendapatkan zuriat. Doktor jangan menuduh saya mandul. Itulah agaknya bisik hatinya. Saya hanya menjeling-jeling tangannya yang mula dikepul-kepulkan, bimbang tak semena-mena buku 5 hingga di muka saya. So hadiah dari sebuah keegoan. Okey, so saya menerangkan lagi bahawa ketidaksuburan boleh berpunca dari lelaki atau wanita sahaja atau kedua-duanya sekali. Jadi suami dan isteri perlulah datang untuk pemeriksaan bagi memudahkan rawatan. Doktor tahu tak, kami sebenarnya telah ditakdirkan untuk tidak mempunyai zuriat. Tiba-tiba suara garau bernada tinggi dari si suami mencelah. Tak guna semua ini, kalau itu sudah nasib kami. So Dr. Zubaidi pun terkebil-kebil mendengarkan hujah penolakan dari si suami. Ini escapism atau bebal. Dan doktor memetik, dia mengingati kata-kata Al-Syekh Walid bin Rashid Al-Suaidan dalam kitab Isu-Isu Perubatan Fiqh semasa memberitahu berubat dengan berjumpa doktor ketika sakit sebagai mengambil sebab untuk sembuh adalah termasuk dalam tawakal. Okey, maksudnya ikhtiar lah ya. So namun dalam mendapat kesempurnaan tawakal hendaklah berkeyakinan bahawa Allah sahajalah yang menyembuhkan penyakit. Doktor dan ubatnya tidak lebih dari sebab-sebab yang dimudahkan Allah kepada makhluknya. Maka adalah jalan sunatullah yang berada di bawah kekuasaan Allah. Kita akan menjadi syirik apabila meyakini bahawa ubat dan doktor sahajalah yang menjadi punca segala kesembuhan tanpa menyandarkannya kepada Allah. Oleh itu mendapatkan rawatan adalah satu perbuatan yang tidak bertentangan dengan qadar. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan qadar segala sesuatu. Dalam kes ini masalah ketidaksuburan, dan dalam masa yang sama memerintahkan kita mengambil sebab-sebabnya untuk menyelesaikannya dengan mencari rawatan. Okay. So setiap satu masalah, musibah, ujian telah dimudahkan untuk menyelesaikannya jika kita dalam qadar lapar diselesaikan dengan qadar makan. So kadar sakit pula diselesaikan dengan mencari rawatan. Okay. So Umar radhiyallahu pada ketika berlakunya wabak tahun pada dalam sebuah pekan mencari penyelesaiannya dengan tidak melalui pekan itu, dan berkata kita lari dari qadar Allah kepada qadar Allah. Beliau tidak saja berserah kepada nasib dengan singgah ke pekan itu. Maka kata-kata ya, kalau sudah ditakdirkan hendak kena penyakit, maka kita akan kena juga adalah salah, kecuali jika kita telah berusaha untuk mengelakkan penyakit itu. Maka mencari rawatan bagi ketidaksuburan bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, malah digalakkan bagi kita menyelesaikan masalah ini dengan membuat pemeriksaan dan mendapatkan rawatan supaya tidak timbul nanti tuduh-menuduh antara kedua pihak. Okay, so jika dahulu kemudahan perubatan amat terhad, banyak kes ketidaksuburan yang tidak dapat dirawati. Namun kini kita mempunyai teknologi moden yang canggih. Dengan izin Allah, masalah ini akan dirawati. So ramai juga penyakit yang kurang yakin berubat dengan rawatan moden dan mereka bimbang jika ianya menyalahi kaedah fiqh perubatan Islam. Okay, so menurut ni Dr. Zubaidi, kitab Majmu' Fatwa wal Maqalat Mutanawwi'ah Ahli Samahat. Okay, so memberitahu sepanjang pengetahuan saya tidak salah untuk seseorang berdoa, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, berikan daku daripada sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau, Allah, adalah Al-Sami'. Okay, maha mendengar akan doa. So beliau juga menasihatkan agar pesakit pergi berjumpa dengan doktor pakar kerana kemungkinan kemandulannya bukan sesuatu yang semula jadi, tetapi disebabkan oleh penyakit ataupun masalah yang boleh diubati. Okay. Dan Islam membenarkan lelaki atau wanita untuk mendapatkan rawatan dengan syarat ubat yang digunakan dibenarkan oleh syarak, dan ia memberi kesan yang baik terhadap penyakit yang dideritainya, iaitu mandul. So berusahalah kan. Right. So kemandulan lelaki mudah dikesan. Okay. Jadi mendapatkan rawatan moden bukan jadi isunya lagi, tetapi keegoan lelaki yang menjadi penghalang bagi si lelaki untuk memberi sokongan kepada isteri jika isterinya bermasalah atau lelaki itu sendiri yang tampil
mendapatkan rawatan. Okay. Ramai lelaki yang cuba mengelak dari berbincang isu ini, ianya seolah-olah mahu ditanam di dalam sejarah hidupnya dan tak mahu dibuka sampai bila-bila. Okay. Paling malang si isteri dipaksa menjalani rawatan dan pemeriksaan yang kompleks. Si isteri terpaksa menjalani pemeriksaan darah, pemeriksaan ultrasound, pembedahan lab dan dye bagi menentukan ketidaksuburan mereka. Dan juga kos-kos ni semua, rawatan ni sangat mahal. Right? Berbanding dengan lelaki hanya perlu memeriksa air mani, semen. Kosnya murah dan keputusannya tidak sampai sehari. Kan? So wanita sampai kena lalu kena buat ultrasound dan sebagainya. So apa gunanya jika si isteri menjalani perawatan, pemeriksaan dan rawatan yang kompleks dan mahal jika si suami mempunyai benih lelaki atau sperma yang kurang? Maka saya mencadangkan bagi pemeriksaan dan rawatan kesuburan sebaliknya pihak lelaki dahulu yang menjalani pemeriksaan. Okay, Masya Allah. Masalah kesuburan yang berlaku ni ialah kekurangan sperma yang baik atau dikenali sebagai oligosperma atau langsung tiada sperma, azoosperma. Ianya amat merungsingkan kerana jika wanita yang menghadapi masalah ketidaksuburan yang teruk, seorang lelaki Islam dibenarkan untuk berkahwin lagi. Namun jika lelaki yang mengalami kesuburan yang teruk seperti azoosperma, bagaimana pula? Tidak guna dia berkahwin lagi jika dia tidak mampu memberikan sperma untuk disenyawakan. Betul kan logik ni? So pertanyaan yang harus dijawab ialah adakah pesakit azoosperma tidak berpeluang mempunyai suratnya sendiri? Adakah ini takdir atau suatu qadar yang harus diubah dengan usaha dan doa? Okay, so sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan azoosperma bagi seorang lelaki yang bermisai lentik dan berjanggut panjang seperti pengajar seni persilatan tadi. Saya percaya sperma telah dihasilkan namun ianya tidak dapat disalurkan keluar ketika pancutan. Ini disebabkan oleh sumbatan pada saluran sperma. Okay. So maknanya bila lepas melalui pemeriksaan kesihatan barulah boleh tahu apa sebenarnya kan. Jadi antara punca sumbatan ialah jangkitan kuman yang menyebabkan parut pada saluran itu. Parut ini yang menyebabkan saluran menjadi sempit dan ada kalanya menghalang penghantaran sperma dari kantung air mani testis keluar ketika pancutan. Okay, so mungkin inilah dia kan sebab dia. Jadi faktor kecederaan ketika bersukan juga menyebabkan saluran vas deferens boleh tersumbat. Ketika seorang pesilat sedang bertarung, mungkin dia mengalami kecederaan di kemaluan akibat disepak oleh lawan. Pendarahan di testis akhirnya menyebabkan parut dan seterusnya menyebabkan kesumbatan. Okay, so dengan teknologi terkini, sperma diambil terus dari testis. Okay, ini secara sains dia lah ya, secara perubatan. Dan tapi doktor suka memberikan harapan bahawa mereka mampu mendapatkan zuriat sendiri insya-Allah dengan izin Allah. Okey, so kaedah pengambilan sperma ini adalah mudah jika ketidaksuburan lelaki disebabkan oleh saluran vas deferens yang tersumbat ataupun obstruktif azoosperma. Kerana testis yang berfungsi sebagai kilang yang menghasilkan sperma adalah normal. Okay, right. So bagi ketidaksuburan lelaki yang disebabkan oleh kegagalan testis ataupun dikenali sebagai testicular failure menghasilkan sperma, ianya agak sukar kerana sperma yang berada di dalam kilang dia tu dah memangnya amat sedikit, ianya sangat sukar dicari dan diambil. Okay, so berbanding dengan obstruktif azoosperma yang tersumbat tadi tu, so selalunya terdapat banyak sperma di testisnya mudah untuk diambil untuk disenyawakan. Pengambilan ini dilakukan dengan cara microbiopsis yang dinamakan, ini doktor punya terms lah ya, testicular sperm extraction. Ianya dinamakan sedemikian kerana sperma diambil terus dari kilang testis. Okay, so sperma yang diambil akan terus disenyawakan menggunakan teknik ICSI. Dengan teknik ini satu sperma disuntikkan ke dalam telur wanita ovum untuk menghasilkan persenyawaan. Kebaikan teknik ini ialah ia dapat memastikan sperma itu dapat disenyawakan. Setelah itu benih yang telah disenyawakan akan disimpan seketika dalam makmal untuk memastikan ianya berkembang dengan baik. So ini dinamakan teknik in vitro fertilization ataupun IVF. So benih yang berkembang dengan baik kemudiannya akan dipindahkan ke dalam rahim ibu. Okay, so gabungan antara TESE, ICSI dan IVF boleh membantu kehamilan bagi lelaki yang sebelum ini dianggap mandul. So sesuatu yang dulu dianggap mustahil dengan bantuan sains dan teknologi yang menepati sunatullah qadar, tidak mempunyai zuriat dapat
ubah. Okay, so lebih baik jika usaha ini disertakan dengan doa dan amalan baik seperti bersedekah dan memperbaiki amalan. Semoga selepas ini lebih ramai lelaki yang mengalami masalah kesuburan tampil untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan. Wallahu alam. Okay, right. So itu saja perkongsian saya. Artikel ini ditulis oleh Dr. Zubaidi. Okay, so just nak bagi tahu, right? So just nak bagi tahu, masalah kesuburan bukan sahaja di kalangan wanita tetapi juga di kalangan lelaki, dan lelaki lagi mudah untuk buat pemeriksaan, hanya perlu ambil sampel air mani. Okay, tetapi untuk wanita kita ada banyak pemeriksaan darah, kita buat ultrasound, kita buat pembedahan untuk melihat kedudukan rahim dan sebagainya. So sangat banyak. Okay, so kalau untuk lelaki tu melalui air mani saja dah boleh tahu. Jadi boleh didiagnose sama ada dia ada saluran tersumbat ataupun memang kilang dia tidak mengeluarkan benih yang berkualiti atau yang sepatutnya. Okay, so itulah dia pentingnya kita berikhtiar, dan dari sudut sains dan teknologi segala pemeriksaan kesihatan ini sangat advance. Okay, sangat advance, sangat up to date dan sangat mudah. Right, so it's just a matter of orang kata berikan masa sedikit untuk mengenal pasti. Okay, bagi mereka yang masih belum putus asa, masih belum orang kata surrender, masih percaya ada lagi yang belum dibuat untuk mendapatkan zuriat sendiri. Okay, kerana memiliki zuriat sendiri ni adalah matlamat perkahwinan. Right, so insyaAllah kalau Allah tengok apa usaha kita, Allah akan beri sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Right, so itu ialah tentang lelaki dan kesuburan. So I think I conclude kalaulah pasangan ini masih belum menerima cahaya mata, kita tidak ada sebab untuk menyalahkan satu sama lain. So lebih baik kedua-duanya tampil untuk membuat pemeriksaan kesihatan. That's it. Okay, right. That said, tiada ada masyarakat atau komuniti boleh boleh verdict you, boleh jatuh verdict you ataupun boleh menjatuhkan hukuman tanpa orang tahu apa benda kan. So kita tak berhak untuk buat apa-apa. So biarkan pasangan suami isteri ini pergi melakukan pemeriksaan kesihatan, dan apa yang kita boleh buat ialah kita mendoakan sahaja rezeki dia nanti untuk menerima cahaya mata akan sampai juga. Alright, so itu dia punya knowledge ni knowledge ni. Dulu wanita teruk kena dicap sebagai mandul, tak subur. Okay, dan apa yang terjadi dalam keadaan macam tu, lelaki boleh kahwin lain kan. Tapi kalau suami tu memang tidak ada sperma yang berkualiti untuk menghamilkan isteri, so apa jadi? Kan sebab tu kita boleh tengok dari segi sains, boleh ke kan kita selesaikan masalah saluran tersumbat dan sebagainya. Right, so kita tak tahu, ni semua adalah milik Allah sahaja. So apa yang kita boleh buat, kita boleh berusaha. Right, so itu sahaja perkongsian saya hari ini, iaitu tentang lelaki dan kesuburan. So alhamdulillah, sebenarnya it's a very fair topic. Right, when we talk about fertility ni, both sides, the husband and the wife. Okay, so dua-dua ada tanggungjawab je. Right, so I think I conclude the ketidaksuburan tu. Right, so sekarang nak share. Okay, kita akan terbitkan beberapa lagi e-book. Okay, ada lagi a few tengah tunggu untuk dimuat naikkan di website. Jangan lepaskan peluang untuk download secara percuma. So insyaAllah kita akan buat pengumuman dia. Okay, so ini untuk e-book. Okay, so e-book semua berkaitan dengan tajuk-tajuk live kami kan, berkaitan dengan topik-topik yang berkait dengan kami punya business lah. Okay, the nature of our business. So why not just
download saja. Right, so tu ebook. Kedua ialah tentang vaksin. So saya just sentuh sikit saja. So I have been orang kata sharing lah about this. So I think all mothers dah update lah ya, dah update status, dah kemas kini status di apps My Sejahtera untuk sesi vaksin. Okey. Kemudian yang ketiga ialah tentang khidmat penghantaran makanan berpantang ni kami sediakan ya kepada ibu yang hendak berpantang, jadi dia tak perlu habiskan banyak masa di dapur. Okey, so masa yang dia dapat simpan tu ataupun jimat tu dia boleh gunakan untuk memulihkan diri dia dan juga untuk menjaga bayi si kecil ni. Okey, dan juga makanan berpantang, okey, menu ialah khusus untuk wanita berpantang kerana memerlukan khasiat dan kalori yang berbeza. So bahan masakan yang premium dan juga teknik masakan yang dapat mengekalkan zat makanan itu. Okay, so ini untuk khidmat penghantaran makanan berpantang. Right, so saya juga sangat gembira untuk membuat sedikit pengumuman bahawa kita akan melancarkan, okay, kita akan melancarkan program kurus untuk wanita selepas bersalin. Okay, so ini adalah program fitness untuk wanita selepas berpantang. Maksudnya dia dah habis tempoh pantang dia dan semua wanita yang sudah bersalin memang matlamat dia satu je. Okay, dia nak kurus balik, dia nak langsing balik. Okay, so kita akan lancarkan program itu. Right. So insyaAllah dalam masa yang terdekat ni. So I think itu saja untuk hari ini. Take care and stay safe dan banyakkan berdoa. Semoga semua urusan kita dipermudahkan. Semoga generasi kita yang akan datang ni tidak mengalami kesukaran seperti mana yang kita alami sekarang. Okay, so I think itu saja from me for today. Please take care and stay safe. Right, kita jumpa lagi.